Dah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan yang ke-20. Hari ini kembali dalam kuliah Ramadan episod yang ke-19. Kita ulang tajuk yang semalam. Semalam tak sempat live. Ada masalah teknikal sikit. Tapi tak apa. Hari ini kita nak membincangkan topik yang lain, iaitu 5 punca kenapa kita susah nak kurus semasa berpuasa. Okey, hari ni tanpa buang masa kita jemput Dr. Norman. Ya. Sekejap. Semalam kita tak sempat live atas beberapa faktor lah. Satu, cuaca sangat panas. Ada yang tak sihat. So jangan lupa tap screen, share, like Facebook, TikTok, semua media sosial. Okay, hari ni topik yang sangat menarik. Kenapa anda susah nak turun berat badan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Semalam kita tak sempat nak jumpa. Hari ni kita jumpa. Live hari ni insya-Allah kita akan berbicara tentang topik kita panggil sebagai apa punca 5 punca kenapa berat badan tak kurus walaupun dah puasa. Dekat nak sebulan dah. Kan? Tinggal lagi 59 hari dia nak raya dah. Tapi kenapa tak kurus ni? Apa masalah dia? So setakat ni berapa kilo dah turun? 3 kilo. 3 kilo. Saya pun sama 3 kilo. Hari sebelum puasa dalam 74. Baru ni timbang dah 71. Biasanya dia 3, 4, 5 kilo turun lah. Dari 10 hari ni mungkin lagi 1 kilo. Turun. Bukan 4. Itu yang biasa saya alami lah. Tapi ada orang mengadu dengan saya. Dia tak mau turun. Walaupun dah puasa. Walaupun dia kata dia dah buat macam-macam. Kenapa tak turun-turun? Jadi kita bincang apa 5 benda yang boleh menyebabkan seorang jadi susah nak turun berat badan. Hari ni kita bagi 5 je lah. Sebenarnya banyak pun je. Tapi kita cerita 5 je kan. Tak habis. Okay? Yang utama nombor 1 ni. Yes, ni kita dia. mula dulu. Nombor 1. Nombor 1. Ni dia. Sebenarnya sedar tak sedar kita banyak makan gula lagi. Secara tersembunyi lah. Gula ni dalam bentuk gula pasir. Ataupun gula-gula seperti high fructose corn syrup. High fructose corn syrup adalah pemanis gantian yang ada dalam minuman dan makanan proses. Kalau kita ambil minuman bergas, jus, cordial, makan jam ke, ataupun ada dalam peanut butter ke, atau macam-macam makanan macam coklat-coklat, so banyak high fructose corn syrup, gula-gula buah-buahan, jus buah-buahan, banyak high fructose. Ini yang antara punca. Walaupun kata kalau kita tak makan gula semata-mata, macam saya berhenti gula, tapi yang you tak perasan tu makanan-makanan proses yang ada gula itu antara punca lah. Lagi satu gula juga ada dalam bentuk apa nama tu, gula-gula tersembunyi dalam makanan yang tak nampak macam gula. Contohnya macam apa nama, roti canai. Nampak macam tak ada gula tapi ada gula dalam tu. Dalam roti putih. Itu pun pengambilan gula dan karbohidrat proses. Masih duk makan roti lagi, duk buka makan roti john lagi, makan burger lagi, memang susah nak turun berat badan. Ini gula-gula yang tersembunyi yang menjadi punca senang cakap. Ini adalah karbohidrat proses. Kena jaga juga dalam pemakanan kita. Ramai orang tak aware lah. Itu yang nak faham. Ramai orang tak sedar dia makan gula tersembunyi, sebab itu kena perhati. Kadang-kadang benda-benda macam kicap manis ada gula juga. Benda macam sardin pun ada gula juga. Benda-benda macam apa nama tu, jus dalam tin tu kan. Apa buah-buahan dalam tin tu, tu pun ada gula juga. Itu je kan. Tapi jangan salahkan kurma. Ini saya tak setuju orang yang salahkan kurma, sebab kurma satu kita tak makan satu bakul pun. Kita makan kurma 3 biji, 4 biji, 5 biji, 7 biji, sikit je kan. Lagi satu kurma tinggi serat, glycemic index dia rendah. Jadi jangan salahkan kurma, dan tak boleh samakan kurma dengan gula. Itu tak betul tu. Kurma adalah buah-buahan yang disebut dalam Quran, buah-buahan yang tinggi serat, tinggi vitamin, mineral dan sebagainya. Dia tak sama macam gula pasir. Jangan cakap sebab gula tinggi dalam darah kita tak boleh makan kurma sebab kurma tu tinggi gula. Salah. You kena baca dari segi glycemic index dia. Okey. Dan yang seterusnya nombor 2, punca yang kedua. Pilih jugalah. Apa punca yang kedua? Ni punca dia. Nampak ni. Kurang ambil minyak sihat. Sebab ramai lagi masih kurang yakin dengan minyak sihat ni. Padahal dia orang duk ingat, tak naklah makan minyak sihat, minyak-minyak ni kan gemuk lah, minyak-minyak ni apa nama menyebabkan sakit jantung lah. Ini semua yang tak betul. Pemikiran yang tak betul masih melekat dalam otak kita ni. Kita kena brainwash dengan minyak ni dah lama sangat. Minyak-minyak seperti minyak kelapa sawit merah, minyak zaitun, minyak kelapa dara kan.
Even minyak santan tu adalah minyak lah. So, pengamalan makanan bersantan penting. Lagi satu minyak yang sihat adalah minyak kelapa sawit. So, menggoreng menggunakan minyak kelapa sawit tu juga adalah satu strategi makan minyak. So, lebih banyak kan makan makanan bersantan. Ambil kuah dia tu banyak sikit. Itu kaedah dia kalau masih susah nak turun berat badan. Nah, lepas tu makan makanan bergoreng, tumis, banyak sikit tumis minyak dan sebagainya. Itu kaedah-kaedah yang kita boleh amalkan untuk dapat cukup minyak dalam pemakanan. Yang paling senang sebenarnya ialah makan makanan bersantan. Ambil kuah mau lebih sikit. Makan rendang, makan daging, makan ayam, makan ikan, makan makanan laut. Kan? Makan kambing bakar pun boleh. Kari kambing pun boleh. Kita bawa kari kambing tadi. Okey. Okay, jangan lupa. Kejap iklan. Jangan lupa iklan. dapatkan promosi Ramadan. Itu ni. Tak dengar belakang. Okey. Jangan lupa dapatkan promosi Ramadan kita. Dalam tu ada set combo. Kita buat combo. Minyak-minyak sihat. Antaranya minyak kelapa sawit merah, minyak BCO, minyak olive oil. Seperti yang kita masak hari ni. Kari kambing yang dimasak dengan semua jenis minyak-minyak sihat. Promo kita masih berjalan. Masih ada free gift. Boleh dapatkan. Admin boleh PM admin ada pinkan komen dekat Facebook. Yang dekat TikTok pun boleh dapatkan dekat link bio ataupun boleh pergi dekat Facebook Dr. Norman untuk dapatkan promosi-promosi kita sepanjang puasa ni. Okay. Teruskan. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga kenapa? Apa poin seterusnya? Yang ketiga punca orang susah nak turun berat badan dah 20 hari puasa. Ni dia. Ni. Ini Sedar. yang orang terlepas pandang. Yes. Sedar tak sedar sebab dia tak pernah cek darah. Kalau pergi hospital, dia cek kolesterol, tak pernah cek gula, tak pernah cek paras insulin. Orang yang mengalami masalah insulin yang tinggi, dia panggil hyperinsulinemia. Ini lebih teruk kalau orang tu diabetes dan dia injek insulin. Lagi dia tak boleh nak lost weight. Kalau dia seorang pesakit diabetes yang sedang injek insulin, memang tak boleh lost weight lah. Itu minta maaf lah, memang takkan berlaku. Sebab insulin tu menyebabkan badan kita dalam mood mengumpul lemak. Walaupun tenaga dalam darah dah tinggal rendah sebab puasa, dia tetap masukkan dalam sel lemak. Itu masalah dia. Sebab tu orang-orang ada diabetes yang injek insulin kena kurangkan dos. Kena kurangkan. Sebab berpuasa sendiri akan menyebabkan darah kita turun. Kalau tetap injek insulin macam biasa, berbahaya, boleh menyebabkan hypoglycemia. Itu bahaya dia. Dan juga menyebabkan kita tak boleh turun berat badan. Dan nak tahu sebenarnya kena cek darah. Kalau bacaan insulin lebih daripada 5, itu dia kira tinggi. Kan? Itu satu. Yang kedua, orang yang sebelum puasa, dia memang ada masalah, dia panggil insulin resistance. Kan? Dan dia tidak hilang masalah tu. Dan masa dia puasa, dia memang tak boleh nak loss. Walaupun berpuasa boleh menurunkan insulin sebab bila buka puasa, dia masih duk makan gula-gula tadi, kurang makan lemak, masih duk makan benda-benda karbohidrat tinggi, dan memang masalah ni tak boleh settle. Cara dia, you kena cek darah. Senang cakap, kena cek darah, tengok paras insulin dan kena adjust. Dan dari situ kena adjust. Mungkin berpuasa ni tak cukup membadai untuk dia nak turun. Sebab pemakanan masih tak settle. Mungkin juga ada masalah, ada suntikan insulin daripada luar. Ataupun setengah-setengah ubat-ubat diabetes meningkatkan insulin. Ada komen apa tak ada? Tak, saya tak tengok. Okey. Okey. Nanti ni yang sebab yang ketiga. Yes. Dan okey, break sekejap. Sebab tu pentingnya dapatkan buku yang ada kat depan ni. Pemulihan obesity hypertension dengan pemakanan. Bagi yang nak tahu, nak dapatkan dekat mana, boleh dapatkan dekat Shopee atau link bio doktor kalau dekat Shopee yang official punya, yang kita punya drn.consulting. Boleh dapatkan, teruskan purchase itu. Last terakhir postage pada 4 April. Kalau order selepas 4 April, kita terima. Cuma dapat selepas raya. Yes. Sebab tu jugalah segala semua promosi Ramadan ni pun macam tu juga. Dapatkan sebelum 4 April. Ya. Tak lama lagi. Okey. Itu sebenarnya kena faham. Jadi yang ketiga saya dah sebut, apa benda berkenaan dengan insulin, apa tanda-tanda orang insulin dia tinggi, ni tanda yang pertama. Satu, dia susah nak turun berat badan, lemak dia masih berkumpul. Yang kedua, dia bila buka puasa dia tak boleh tahan selera, nak makan banyak. Rasa lapar, moreh makan lagi, kan sebelum tidur nak makan lagi, sahur makan lagi, dia overeating makan. Lepas tu rasa badan lesu.
Malas. Dia panggil sedentary lah. Macam nak exercise ni memang malas lah. Itu cerita dia. Lepas tu kita pergi pada sebab keempat. Kenapa susah nak turun berat badan? Yang itu. Ini dia. Tidak bersenam. Ah. Sebab tu kena senam. Walaupun berpuasa, masih perlu bersenam. Cuma bersenam janganlah over sangat. Jangan lebih kayu bisikal 100 km. Tak boleh. Ataupun pergi exercise gym sampai 3-4 jam. Tak boleh. Pengsan kita nanti. Dia sikit-sikit je. Moderate exercise. Sekat jalan-jalan pusing padang kan. Ataupun angkat sapu-sapu sampah sikit ke. Cangkul-cangkul sikit ke. Gitu-gitu punya exercise lah. Exercise yang moderate. Yang sikit-sikit sederhana. Tapi kena buat exercise. Itu boleh bantu sebab bila kita exercise, dia akan meningkatkan sensitivity insulin kita di otot. Dan ini akan menurunkan kadar glukosa darah dan bantu kita lost weight dengan lebih cepat. Terutama waktu paling bagus exercise bulan puasa ni sebelum buka. Sekarang lah. Waktu sekarang ni dalam pukul 6 ni exercise. Lagi cepat turun berat badan kan. Itu dia. Tapi berhati-hati jangan over. Kalau over hypo. Dan simple je lah. Siram bunga ke. Agak-agak Bakar sampah. bakar-bakar sampah. Kembang-kembang rumah sikit kan. Apa nama ni, jalan-jalan keliling rumah ke. Macam itulah simple-simple exercise. Kalau rumah ada swimming pool, janganlah pergi berenang sampai 10 round pula. Tak boleh lah itu. Ni ambil kesempatan kot ni. Itu yang kena faham. Itulah antara sebabnya. Bersenam masih penting. Tapi bersenam bukan untuk kira kaloris. Itu yang paling penting. Jangan kira kaloris. Hanya bersenam je. Apa yang mampu buat, kalau dah agak-agak tak tahan, berhenti. Itu konsep dia. Okey. Okey, yang terakhir. Yang terakhir ni dia. Ni orang terlepas pandang. Ni paling orang tak perasan. Sebenarnya vitamin ni, vitamin dah banyak. B6, B1, B kompleks, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin C, vitamin A. Sebenarnya vitamin-vitamin yang penting untuk kesihatan. Tapi ada satu vitamin paling penting untuk masalah obesiti. Kalau dia kurang, kita memang susah nak lose weight. Ramai orang tak tahu pun sebenarnya. Saya dah jumpa banyak pasien-pasien saya yang buat obesiti, dah amalkan low carbs, high fat, dah buat IF, dah bersenam pun. Tapi tak turun-turun. Membulat dia. Dan dia confuse sebenarnya kenapa dia tak boleh. Betul. Dia 3 kali buat ni. Saya cakap kita buat blood test. Bila kita buat blood test baru nampak sebenarnya dia ada masalah kekurangan vitamin D. Di situlah masalah dia timbul. So masalahnya sebenarnya kekurangan vitamin D satu dari sumber makanan kurang. Dia tak makan telur. Dia takut nak makan telur. Dia ingat kolesterol. Dia tak makan makanan laut sebab takut kolesterol. Dan dia tak makan butter sebab takut ni lemak tepu sumbat jantung. Jadi ini pemahaman yang salah macam ni akhirnya merugikan dia lah. Dia akan masalah obesiti dia tak mau turun. Ni masalah dia kan. Lagi satu, vitamin D kekurangan sebab apa? Sebab dia tak terdedah pada cahaya matahari. Yalah, duduk kat rumah, lepas tu naik kereta pun tak terdedah, pergi sampai ke office pun parking kat bawah ke apa, tak terdedah masa bilik kena cahaya matahari. Itu jadi masalah, menyebabkan kekurangan vitamin D tanpa sedar. So orang-orang macam ni solution dia lah ambil suplemen. Ambil suplemen vitamin D. Tak ada masalah, jangan risau. Tu janganlah cakap suplemen tak elok. Suplemen ada keperluan dia bila-bila terutama yang ada masalah macam ni lah. Soalan dia, apakah berapa dosage vitamin D minimum lah yang diperlukan untuk mencukupi? Yang kita sarankan sebenarnya vitamin D lebih kurang 5,000 IU 2 kali sehari. Ataupun boleh ambil 10,000 IU sekali sehari. Orang yang ada kekurangan kena ambil macam dos. Jangan cantik. Barulah vitamin D dia akan mula improve kan. Barulah dia boleh menurunkan berat badan. Jadi kalau ada puasa-puasa 20 hari tak turun walau sekilo, ataupun turun sikit sangatlah, sekilo setengah ataupun 500 gram. Alah, ini semua jenis masalah mungkin kekurangan vitamin D tanpa sedar. Solution dia apa? Cek darah. Boleh cek darah, tengok paras vitamin D, mungkin itu anda masalah anda. Dan kalau dibiarkan memang akan ada masalah-masalah penyakit yang kronik. Penyakit yang berkaitan dengan kekurangan vitamin D, masalah diabetes. Kan? Masalah ni triglyceride rendah, triglyceride tinggi, HDL rendah. Masalah rintangan insulin yang saya sebut tadi kan, masalah obesity, metabolic syndrome dan darah tinggi tak mau turun. Ni tanda-tanda kekurangan vitamin D. Rupanya solution ialah satu, nutrisi dia vitamin D. Tu pasal jangan takut makan kolesterol. Orang yang takut makan kolesterol ni lah akhirnya dia kekurangan vitamin D. Okey, itu kisah dia. So sebenarnya nak cerita juga kan, ni obesity ni dia multifaktorial. Sebab tu kita tak boleh nak cerita satu je sebab. Kau ni obes sebab makan banyak. Tak betul. Ataupun makan lemak banyak. Makan lemak banyak. Lagilah tak betul.
Sebenarnya ada banyak kaitan. Pemakanan yang tak betul pun ia juga masalah mikroorganisma dalam usus. Maksud dia probiotik dia tak cukup. Itu juga masalah obesiti. Masalah tidur tak cukup juga menyebabkan obesiti. Masalah gangguan pada hormon menyebabkan obesiti. Masalah keturunan yang ada, tak nafikan. Masalah gaya hidup yang sedentary, malas nak exercise, tak ada masa nak exercise kan. Dan masalah kekurangan vitamin D, vitamin dalam termasuk B kompleks dan sebagainya juga boleh menyebabkan obesiti, susah nak pulih. So ada banyak multifaktorial. Kalau nak tahu lebih lanjut, lepas raya ni insya-Allah kita akan buat seminar rahsia slim selepas raya pula. Kita akan buka pada ramai orang slim selepas raya dan juga kita akan nak buka satu grup special. Ini intensif grupnya yang mana you boleh tengok ceramah-ceramah tu dalam grup tu special khas ni kita akan umumkan kemudian. So kena belajar lah semua. Kan kalau orang betul-betul nak turun berat badan dia kena belajar semua macam mana keadaan dan konsep dia baru boleh turun dengan sihat. Bukan kurus dengan cepat. Kita bukan nak cepat, kita nak sihat. Ada orang boleh turun cepat senang, sesat seminggu lautan dekat Gunung Tahan dia memang kurus cepat, seminggu kurus tapi tak bagus, tak sihat. Jadi kita kena belajar ilmu dia. Senang nak belajar kena attend seminar, bengkel, workshop, program, baca buku saya ni. Dan rajin-rajin mentalaah YouTube saya tu, jangan lupa subscribe. Ajak orang lain subscribe sekali. Barulah lengkap. Itu kaedah dia, faham kan? Yes. Ikhlas sekejap. Sebenarnya konsep untuk menurunkan berat badan ni tak susah yang anda fikir. Satu, kena ada ilmunya. Kedua, produk saja tak jalan. Ketiga, kena compilekan dua-dua. Dapatkan promo set Ramadan kita minyak-minyak sihat dan dapatkan juga buku ni sebagai panduan yang lebih lengkap. Ada sesetengah orang, dia hari ni dia datang consultation, dia lupa. Ya, betul. Sebab tu kena ada backup. Macam sekolah. Di samping anda beli. Ya. Di samping anda beli promo-promo Ramadan minyak sihat kita, beli sekali dengan buku ni. Barulah panduan tu lengkap, doktor. Doktor nak cerita sikit tak apa yang menarik pasal Slim Group Coaching kita? Yes. Slim Group Coaching ni kita bagi harga yang sangat marhain lah, harga rahmah lah kan. Sebab kita nak lebih ramai orang join. Cuma you akan dibagi duduk dalam grup. Yang dalam grup ada video-video saya, kita siri video daripada modul 1 sampai 13. You tengok satu persatu dan kita boleh tahu you tengok atau tak. Dan bila tu kita duduk dalam grup tu, you boleh tanya soalan apa-apa dalam tu. Dan boleh sharing dengan orang-orang lain yang ahli-ahli grup tu. Tapi dia lebih intensif lah. Kita akan fokus pada isu obesity. Yang mana saya ada dalam tu dan juga ada coach, ada seorang lagi coach dalam tu. Jadi kita akan kenalkan coach tu. Dan lepas tu kita akan buat assessment. Kan? Mana kita akan minta buat ujian darah, kita akan tengok macam mana, apa masalah, kita check semua vitamin D, HDL-nya, triglyceride, semua kita check. Kita akan tengok dan kita akan follow up dengan cara yang betul. 3 bulan ke 6 bulan, lepas tu kita tengok. Dan semua yang berjaya, insyaAllah kita akan share sama-sama macam mana kejayaan dia, apa yang dia buat dan sebagainya, insyaAllah. Jadi grup dalam grup yang ni secara intensif lah buat. Ni lain sikit, dia tak grup yang umum dia. Umum dia soalan umum. Tapi ni khusus untuk obesity. So siapa ada masalah obesity lepas ni, jangan lupa join kita. Kita bagi special harganya. Yes. Dan grup kurus kita ni berbeza dengan coach-coach lain sebab kita ada doktor monitor satu. Kedua, kita targeted tentang masalah metabolic syndrome, insulin resistant, bukan macam grup-grup kat luar tu. Tapi nantikanlah berapa harga ni memang reasonable dan dia sangat personalized for one individual only. Tapi sebelum kita buka grup tu, Slim Group Coaching tu, dapatkan dulu promo Ramadan, minyak-minyak sihat kita dan juga buku doktor bagi memulihkan penyakit-penyakit obesity, hypertension dengan pemakanan yang betul. Grab sementara, promosi masih ada. Okay, insyaAllah. Sebelum nak join tu boleh dapatkan buku ni, insyaAllah dapatkan segera link yang kita bagikan, beli buku kita ni insyaAllah. Dan akhir kata, ni kita punya QR, nampak tak? Kalau nampak QR tu. Okay. Jelaskan sikit doktor pasal QR ni. QR ni bila you scan ni, dia terus pergi kat kita punya DRN Consulting punya link tree Dekat situ boleh tengok. Nak beli e-book boleh, nak beli produk boleh, nak join seminar boleh, nak produk-produk kesihatan semua boleh dapat kat situ. One link saja terus dapat semua. The best dia boleh dapatkan link ni. Saya tunjuk sini. Kan link ni boleh tengok. Dan jangan lupa dapatkan buku saya ni. Buku ni penting. Sebenarnya ini adalah asas kepada apa yang kita ajar.
Dalam ni ada cerita pasal puasa, ada cerita pasal exercise, ada cerita pasal pemakanan yang betul, apa konsep-konsep dia. Kita tak buat formula-formula, tak ada. Saya buat konsep sains berdasarkan kajian. Tak ada formula aku buat sendiri, tak ada. Semua formula ni adalah berdasarkan kajian sains. Saya bukan pencipta formula apa-apa. Saya cuma mengajar masyarakat ilmu yang saya belajar. Kan? Itu je konsep dia kan. Okey. Ni yang last pasal ni. Appointment. Ah. Betul. Appointment jumpa saya memang berbayar. Sebab itulah saya punya cari makan. Kena faham kan? Kalau nak jumpa lawyer pun, lawyer akan charge. Kalau jumpa accountant pun, accountant akan charge. Nak minta apa nama buat arkitek pun, arkitek akan charge. Samalah saya sebagai profesional doktor. Saya punya appointment memang berbayar. Saya tak ada pendapatan lain. Saya bukan dibayar gaji oleh siapa-siapa. So saya apa yang minta free atas dasar dia siapa pun, saya minta maaf lah. Sebab bila saya kena bayar dengan cukai, saya kena bayar dengan segala-gala saman apa semua minta duit. Tak ada seorang cakap saya buat saya doktor free. Tak ada. Jadi saya pun rasa sama-sama lah kita bantu. Kalau kita tak nak spend untuk kesihatan dan ilmu kita, semua harap orang bagi free, dan harap kawan yang nak bankrupt ni nak bagi, memang susah lah, minta maaf lah kan. Saya pun nak survive juga. Saya terlampau banyak permintaan nak minta free. Saya rasa tak berpatut dan amat tidak bertimbang rasa lah. Kan? Amat tidak. Saya bukan orang yang kaya. Dah faham? Kalau orang tahu situasi dia memang sangat-sangat mendesak sekarang. Tapi saya rasa tak boleh. Sebab tu saya berhenti apa yang saya usahakan. Tapi orang yang minta free atas semua benda, saya rasa itu salah lah. You tak pernah pergi, even doktor kat hospital pun ada gaji. You je tak bayar, tapi kerajaan bayar. Itu je. Semua orang ada gaji masing-masing. Soalnya macam mana kita nak spend duit kita tu. Spend lah pada benda yang bermanfaat pada kita, dan juga bantu orang lain, insyaAllah. Itu kan? Itu nak kena faham. Untuk appointment tu personalize untuk awak seorang saja. Dan harga yang kami offer tu agak reasonable sebenarnya, sebab doktor masa dia limited, bukan hanya menunggu customer untuk datang consultation. Kita selalu banyak program-program lain, macam seminar, kita dipanggil ceramah dekat agensi kerajaan lah. Bukannya tunggu, dan sebab tu pentingnya buat appointment untuk dapatkan doktor ni. Waktu saya free. Bila saya tak ada program, bila saya available, baru kita dapat jumpa saya. Bukan waktu awak free. Sebab saya tak mengejar. Saya tidak mengejar orang yang nak jumpa saya. Tapi orang yang nak jumpa saya yang perlukan ilmu saya. So, dia kena ikut waktu saya. Jangan minta atas waktu awak. Which is unfair lah. Waktu office hour kita tak buat. Kita pun ada keluarga. Saya ada anak 11, bini ada 2 nak jaga. So, masalah. Banyak keluarga yang saya perlu jaga. Okay? Okay. Last. Jangan lupa dapatkan promo set. Kata-kata kita hari ni. Cakap dulu lah. Kata-kata kita hari ni. 30 orang pintar bisa dikalahkan dengan satu fakta. Tapi orang yang bodoh tidak bisa dikalahkan dengan 30 fakta sekalipun. Ini kata-kata daripada B.J. Habibie. Bekas Presiden Indonesia. Maksudnya kalau kita ni jenis yang bijak, pandai, orang yang cerdik, kita bagi satu fakta je dah boleh faham. Lepas tu bila saya menerangkan tentang isu stevia, isu makanan bergoreng dengan fakta, dengan rujukan sains, ramai yang faham. Tapi ramai juga yang tak nak faham dan taksub dengan guru-guru tertentu yang masih mempertahankan guru tu walaupun dia tak ada fakta. Bila kita tengok dia punya hujah, satu fakta pun tak ada. So you dalam golongan yang kedua tadilah, malah nak sebut lah. Kan? Sebab tu faham sendirilah. So jadilah orang yang bijak, pandai, cerdik dan intelijen. Jangan jadi orang yang bodoh. Kerana orang yang bodoh hanya taksub pada sesuatu yang dia tidak faham. Dan hanya bergantung pada guru. Sedangkan kita semua manusia dibagi akal yang sama untuk berfikir. Jadilah orang-orang yang berfikir. Dalam Al-Quran Allah sebut, afala ta'qilun. Adakah kamu tak berfikir? Jadi fikirkanlah. Sebab itulah pentingnya dapatkan ilmu, dapatkan buku, dapatkan promo Ramadan. Saya recap balik. Promosi Ramadan kita dalam set tu ada apa? Satu ada minyak kelapa sawit merah. Kedua ada olive oil. Ketiga ada VCO. Keempat ada cuka apple. Kelima ada stevia. Dan yang keenam free gift macam biasa. Tak lama lagi dah nak raya. Habis raya habis. Itu pun kita dah buat itu 50 yang awal dan memang habis pun. Lebih daripada beratus-ratus set yang terjual. Alhamdulillah, terima kasih pada yang membeli dan menyokong.
Dan tak lupa juga dapatkan buku ni yang penting. Buku ni besar, special kita buat sebab senang nak baca macam buku teks. Orang yang besar, orang yang berumur saja saya buat besar sebab dia minta tolong tulisan besar-besar sikit, kecil-kecil tak nampak. Lepas tu kita buat besar dan kita buat hardcover supaya tak rosak. Mudah disimpan. Kalau nipis-nipis ni senang koyak dan sebagainya. Itu sebab dia, okey? Dengan hardcover dengan harga tu saya rasa sangat berbaloi. Yang paling penting tiada harga untuk kesihatan kita. Kan? Kalau kita nak letak harga pada kesihatan, orang paling kaya adalah orang yang paling sihat. Tapi tak, ramai orang kaya juga sakit sebab kesihatan tidak boleh dibeli. Hanya ilmu saja boleh menyelamatkan kita. Mencegah adalah lebih baik dari mengubati. Itu saja petang ni. Kena ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Kita jumpa lagi dalam sesi akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Cicau, bye-bye. Jumpa besok.